Cikgu klik record Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala ilahi kepada kawan di surah alaina min al-ghaib rahmati. Okey, baik. Dah ready semua Okey. Kita sambung kita sambung. Aisyah tengok tak rakaman yang itu, yang baru ni punya? Sazuan pun tak masuk kelas hari Ahad baru ni kan? Apa cikgu? Tengok tak rakaman? Dah tengok belum rakaman baru ni? Yang hari Ahad punya. Buka tak? Tak buka lagi? Sazuan? Baru tengok Kita sambung. Baru tengok sikit Okey, so sekarang kita sambung kita masih lagi tajuk penyelesaian masalah melibatkan luas permukaan dan isi padu. Okey, melibatkan luas permukaan dan isi padu. So kita sambung kita punya soalan lagi cikgu terangkan satu persatu supaya awak nampaklah. Okey, soalan ni ada dalam buku teks, kita nak rungkaikan. Kita nak tengok macam mana nak selesaikan soalan ni, macam mana nak faham soalan ni. Okey, macam mana nak dapatkan jawapan akhir dia. Okey? Itu fokus kita lah. Tapi dalam nak dapatkan jawapan akhir tu, apa yang ada terkandung dalam soalan tu, kita nak fahamkan dia juga. Okey, supaya kita boleh selesaikan soalan-soalan dia dekat latihan nanti. Kita boleh selesaikan sendiri. Okey, baik, kita tengok. Okey, baik, kita tengok situasi soalan ni. Okey, sedia? Sedia semua? Boleh nampak dekat skrin? Keluar tak? Sedia. Wah. Okey, baik. Okey, soalan pertama dia kata apa? Hitung luas permukaan, jumlah luas permukaan. Kita selesaikan soalan yang ni dulu jumlah luas permukaan. Jadi macam yang hari Ahad hari tu, luas permukaan kita hanya kira luas permukaan yang terbuka saja. Yang telah bercatum, yang telah bergabung, tertutup, kita tak kira. Betul tak Raja Din? Betul tak? Ingat lagi tak Raja Din? Okey. Apa bentuk-bentuk permukaan yang terlibat saja? Ini dia. Dia dah tunjukkan ni. Cikgu copy, cikgu terangkan kepada awak bentuk dia ni. Okey. Cikgu terangkan dulu. Jangan risau, cikgu terangkan. Okey. Itu satu. Okey. Kemudian ada lagi. Supaya awak nampak Okey, baik. Ini gambar-gambar dia. Okey, dia kata satu permukaan. Mana satu permukaan? Yang mana satu permukaan? Yang mana? Yang atas ni yang 40. Nampak tak? Darab 40 ni, nampak tak? Nampak tak? Habis cikgu yang 30 ni, yang tengah-tengah ni, kita tak payah kira lah. Sebab ni merangkumi semua lah ni. Walaupun dia tertutup, tapi dikira sekali saja. Okey, dikira sebagai satu permukaan sebab dia duduk atas dia saja. Okey? Jelas tak? Okey, itu satu permukaan yang pertama. Okey, ini dikira sebagai satu permukaan lagi. Kenapa ini dikira sebagai satu permukaan? Okey, kat mana kedudukan yang ni? Yang nombor 2 ni. Sekejap, nombor 1. Sekejap cikgu padam balik. Cikgu gunakan pen warna lain. Okey. Ni satu. Yang ini yang kedua. Okey, satu ni mana? Yang bahagian atas Okey, yang ni, yang nombor 2 yang cikgu buat warna nombor 2 ni, kat mana kedudukan permukaan ni Rajabudin? Kat bawah. 40. Yang bawah ni, kat bawah ni tau. Itu pun kira sebagai luas permukaan Yang bawah tu masa kita letakkan atas pinggan ke, kita letakkan atas meja ke, itu bawah dia tu. Kita kira sebagai luas permukaan. Okey. So faham kedudukan dia okey, baik. Okey, itu okey. Yang ketiga. 12 dengan 40. Mana yang 12 dengan 40? Ni dia. Ni dia. Yang ni 12 dengan 40. Alamak, cikgu terni pula Sekejap. Cikgu padam warna merah ni. Alamak, bila padam dia memang hilang lah Okey, ni 12 dengan 40 ni cikgu bulat tu. Ni bentuk dia ni, yang ni. 12 dengan 40 ni.
Ada berapa 12 dengan 40 ni? 12 cm dalam 40 ni ada berapa permukaan? Ada 4. Mana 4 tu? 1, 2, sebelah sini 3, sebelah sini 4. So itu dikira sebagai permukaan, luas permukaan dia. So kita kena kira jugalah. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okey, so yang keempat, permukaan yang keempat. Ada 4 permukaan juga. Yang mana? 12 dengan 30. Mana 12 dengan 30? Mana 12 dengan 30? Ni yang cikgu bulat warna biru ni. 12 dengan 30 ni. Ni satu. Okey, yang cikgu guna warna biru dua. Tepi ni 3 lah. Dan tepi sini 4. Itu permukaan-permukaan yang kita ada. Jelas tak? Boleh nampak tak? Soalan ni bukan, soalan ni tak aras tinggi tau. Soalan ni soalan biasa, soalan direct saja. Soalan bukan level UPSR pun. Ni bukan level UPSR. Ini hanya mengaplikasi formula saja. Apa formula dia? Luas segi 4. Apa formula luas segi 4? Panjang darab lebar. Kita ambil panjang, kita darab dengan lebar. Dapat luas segi 4. Itu saja. Soalan ni tak ada. Cumanya dia melibatkan bentuk kek yang sangat sangat rumit lah. Okey, itu saja. Okey, baik. Tapi cikgu nak, pertama sekarang cikgu nak fahamkan awak kedudukan permukaan yang kita nak kena kira. Okey, so kita kira yang A dulu. Okey, apa panjang dia? 40 cm. Apa lebar dia? 40 cm. Maka 40 darab 40 dapat berapa dah Jawdin? Aisyah? 1,600. Apa dia? 1,600. 1,600 cm persegi. Okey, yang A dah selesai. Okey, kita kira yang B pula. Okey, cikgu 1,600 nak kena darab apa-apa tak? Tak payah sebab ada satu permukaan je. Okey, yang B pula 40. Okey, B 40 cm darab 40 cm. 1,600 cm jugalah persegi. Okey, seterusnya. Okey. Okey, yang ketiga yang C ni. Yang C ni. Okey, yang C. Okey, yang C. C apa dia melibatkan apa tu? Yang pelangi tu, yang pelangi yang bawah. Kek pelangi yang belah bawah yang besar tu. Apa dia punya panjang dia? 40 cm. Lebar dia berapa lebar dia? 12 cm. Okey, 40 darab 12 dapat berapa dah Jawdin? 480. Berapa dia? 480. 40 darab 12. 40 darab 12. Okey, 480 cm kuasa 2 ataupun cm persegi. Okey. Okey, yang seterusnya D yang D Okey, D. Okey, D melibatkan bentuk yang pelangi juga, kek pelangi tu yang warna-warni tu, tapi dia punya panjang dia 30 darab dengan 12. Okey, 30 darab 12 berapa dah Jawdin? 360. 360 cm persegi. Jadi murid-murid, sekarang kita dah dapat keempat luas. Okey, ini luas permukaan yang pertama, luas permukaan yang kedua, luas permukaan yang ketiga, luas permukaan yang keempat. Tapi murid, yang C dengan D ni kita dah selesai ke belum sebenarnya? Yang C dengan D ni kita dah selesai betul-betul ke belum? Belum. Kenapa belum Rajadin? Cepat Rajadin. Nampak ke tak nampak? Yang A ni selesai. Kenapa? Sebab ada satu permukaan. Yang B ni pun selesai. 40 darab 40. Yang bawah ada satu permukaan. Yang C ni 40 darab 12 baru dapat satu permukaan. Kita ada berapa permukaan yang sama? 480 ni. Ada 4. Jadi kita kena buat apa? Darab 4. Ya, 480 darab dengan 4. Yang 360? Ada berapa Darab permukaan yang sama? 4. Ada berapa permukaan yang? Ada 4. Jadi kita kena darab 4 juga. Okey, sekarang darabkan 4. 360 pun darabkan dengan 4. Okey, dah darabkan Jawdin. Dapat berapa dah Jawdin? Sama tak dengan jawapan cikgu tu? Sama. Okey, yang 360 Aisyah dapat tak 1440?
Dapat. Dapat Dapat Okey. Cikgu, kenapa yang A dengan B kita tak darab? Kita tak darab Dah sebab apa kita tak selesai. darab? Dah selesai sebab dia ada satu permukaan saja. Yang atas tu 40 darab 40 satu bahagian, yang bawah tu 40 darab 40. Cikgu, kenapa 40 tadi 1600 tak darab 2 siap-siap cikgu? Kan boleh. Boleh kalau nak darab 2 sebab bentuknya sama. Cumanya kalau kita perasan, yang A tadi yang pertama tu dia ada yang warna kuning atas dia. Nampak tak yang warna kuning ni? Ni yang warna kuning cikgu conteng tu, nampak tak? Nampak. Nampak tak? Yang cikgu okey cikgu conteng warna hijau tu. Dia ada kek lagi atas dia. Tapi kenapa kita tak kira 30 darab 30? Tak perlu kira. Sebab apa? Dia terletak di atas 40 darab 40 juga. Jadi bentuk tu sama, tetap 40 per 40 juga. Okey, 40 darab 40. Okey, yang bawah tadi yang luas permukaan bawah, kita terus ambil 40 per 40 sebab tak ada siapa gangguan dia. Kita letak terus 40 darab 40. Itu permukaan dia. Okey, murid-murid inilah cerita pasal luas permukaan. Okey, yang mana luas permukaan ni sangat-sangat penting yang memang awak akan bawa kemahiran ni ke sekolah menengah. Okey, dan bagi murid-murid yang nak masuk ke sekolah SBP, MRSM, SMKA nanti hujung tahun nanti akan ada ujian. Okey, akan ada ujian. Bukan ujian IPSR, ujian kemasukan ke sekolah asrama. Jadi cikgu tunjukkan formula luas ni. Okey, apa masuk luas, apa formula luas? Luas ada dua luas formula, satu segitiga, satu bentuk segi empat. Okey, luas permukaan tu apa? Permukaan objek tu. Kalau kek, luas permukaan kek lah. Macam kek kita sekarang berbentuk segi empat, maka kita gunakan luas segi empat, panjang, darab, lebar. Macam gitulah. Jelas semua? Okey, dah selesai belum kita dah cari belum jumlah luas permukaan? Dah cari dah. Api akhir sekali kita kena buat apa ni? Tambah. Tambahkan dia. Okey, tambahkan sekarang Najaudin. Betul. Cikgu, saya dah siap. Tahu. Syazwan, awak tengok tak rakaman Syazwan? Tak on mic Syazwan. Okey, Aisyah, Rajaudin dapat tak jawapan? Dapat berapa? 6,000? Dapat. 1,560 cm persegi. 6,560 cm persegi. So untuk Rajaudin cikgu lega lah walaupun agak sukar cikgu nak terangkan gunakan secara internet ni, secara dalam talian ni, tapi sebab dia bersambung dengan perbincangan kita pada hari Ahad jadi itulah kena tengok dulu rakaman tu. Barulah ilmu tu ada connected dia, sambungan dia, kesinambungan dia tu. Kalau hari ni baru awak nak tengok sebab kita dah bincang soalan nombor 1 hari tu, ni soalan nombor 2. Yang hari tu nombor 1 tu semua pasal luas permukaan je. Hari ni kita dah nak masuk isi padu. Okey, jadi bagi murid-murid yang nak betul-betul faham tajuk ni mesti tengok rakaman lah. Okey, rakaman sebab tak jawapan secara lah. Okey. Kalau tak memang sangat payah untuk awak fahamkan. Apa itu luas permukaan? Apa tu? Itu pun dah payah dah.
Belum cerita nak pilih lagi mana permukaan yang kena kira, mana yang tak payah kira. Betul tak Raja Din? Awak setuju tak apa yang cikgu cakap ni? Awak faham tak? Faham. Kan? Mana permukaan yang tak payah kira, mana permukaan yang kena kira. Nak guna formula apa? Itu dia berkait lah. Okey, so selesailah. Dapat berapa? 6,560 cm persegi. Okey, itulah jumlah luas permukaan kek kita. Okey, baik. Sekarang cikgu copy balik. Okey, sekejap. Cikgu kena copy balik. Yang ini dah sesak gambar ni. Okey, cikgu ambil balik soalan ni Okey, cikgu nak ambil balik soalan ni. Okey, so sekarang kita nak kira soal, kita nak cari jawapan yang kedua pula. Apa dia soal jawapan dia? Okey, kejap. Apa tu soalan yang kedua dia? Kejap ya. Cikgu delete yang tak berkenaan. Yang tak berkenaan cikgu delete. Supaya kita tak terganggu. Okey, macam inilah guna dalam talian. Cikgu terpaksa buat satu persatu. Okey, baik. So sekarang kita fokus. Okey, so kek sebelah sama juga, masih kek yang sama. Sekarang soalan B dia nak apa? Isi padu. Okey, baik. Cerita tentang isi padu. Okey, isi padu adalah melibatkan formula panjang. P itu panjang darabkan dengan lebar, darabkan dengan tinggi sesuatu objek. Biasanya panjang, lebar dengan tinggi ni ada di objek yang berbentuk kubus ataupun kuboid. Ni yang cikgu lukis ni kuboid. Okey. Kuboid. Okey, yang cikgu lukis tu kuboid. Okey. Kenapa dia kuboid? Sebab dia tak sama panjang. Ada yang okey, tapi kalau kubus, kubus dia semua sama panjang. Dia sama saiz. Okey, kubus dia sama saiz. Dia macam dadu lah macam dadu tu. Dia sama. Okey, so sekarang ni cikgu nak terangkan dulu okey, murid-murid yang ada bersama dengan cikgu ataupun yang tengok rakaman. Mana itu panjang? Okey, ini panjang. Ini panjang. Ini P, panjang. Katalah objek ni panjang dia 10 cm. 10 cm ni panjang lah. Katalah objek tu dia tulis kat situ 10 cm. Panjang dia 10 lah. So lebar yang mana lebar? Lebar yang ini. Okey, murid-murid perhatikan lebar yang ini. Cikgu nak terangkan dulu. Lebar. Okey, katalah lebar dia kata lebar dia 5 cm. Dia tulis 5 cm. Saya ni lebar dia 5 cm. Okey, panjang dah ada, lebar dah ada. Kedudukan tinggi, mana kedudukan tinggi? Ini kedudukan tinggi. Ni tinggi. So katalah tinggi dia diberi 3 cm. 3 cm tu dia letak 3 cm. Ni tinggi, kedudukan tinggi. Okey, tinggi. Okey, itulah kedudukan panjang, lebar dengan tinggi dalam sesuatu bentuk bongkah. Bongkah kita biasanya melibatkan kubus ataupun kuboid. Okey, bila melibatkan isi padu, ingat, dia akan bentuk kubus ataupun kuboid. Jadi kalau panjang, lebar dengan tinggi bagi kubus mana cikgu? Ni dia sama juga, panjang, tinggi, lebar. Tapi kalau kubus murid-murid, ianya sangat mudah. Kalau kata dia letak sini 6 cm, semua 6. Cikgu, kenapa dia sama? Sebab sifat kubus adalah sama panjang setiap tepi dia. Setiap sisi dia sama panjang. Kalau dia bagi satu je 6, jadi murid-murid terus tahu kena simpan dalam kepala otak masing-masing. Kena tahu dalam minda masing-masing. Kubus 6. Maksudnya semua 6. Panjang, darat lebar, darat tinggi dia 6. Jelas? Jelas Jelas Jelas. Okey, cikgu terangkan lagi sebab mungkin masa tahun 5 kita pandemik, cuti lagi panjang, mungkin kita terlupa macam mana nak kira isi padu ni. Sebelum cikgu selesaikan soalan nombor 2B ni, kita ulang kaji balik. Boleh tak? Supaya kita faham. Kita ulang kaji balik formula isi padu Okey, kita ambil yang bentuk yang pertama tu. Okey, panjang, cikgu nak kira isi padu yang ni. Yang A ni. Okey, yang ni yang B. Okey, cikgu nak kira isi padu yang A tu, kuboid tu. Maka isi padu ialah panjang, darab lebar, darab tinggi, betul? Dapatlah isi padu. Maka panjang dia berapa? 10. Darab berapa? 5. Darab tinggi dia berapa? 3. Okey. Okey, Rajaudin, darabkan sekarang. 10 darab 5. 50. 50 cm. Kuasa 2. Sebab apa? cm darab dengan cm. Dah dapat cm kuasa 2. Darabkan dengan 3 cm. 50 darab 3. 150.
150. Sekarang awak tengok ni, CM kuasa 2 darab lagi dengan CM. Maka sekarang jadi CM apa ni? CM kuasa 3. Murid-murid, cikgu nak terangkan nanti masuk sekolah menengah, nanti kalau cikgu sekolah menengah tanya ni, apa ni kuasa 3 ni? CM kuasa 3 ni, cikgu sekolah awak ada cerita tak? Ingat cikgu Saimi ajar ni. Jadi kalau ni cikgu Saimi terangkan ni, ingat ni, ini adalah ilmu. Kuasa CM, kalau kuasa 2, kuasa 2 CM padu. Sebab melibatkan isi padu. Jadi awak dapat ilmu ni. Nanti kalau kat sekolah menengah, cikgu sekolah menengah tanya, awak ingat cikgu Saimi pernah ajar? Teringatlah cikgu Saimi. Macam biasa. Apa? Hadiahkan Al-Fatihah. Cikgu Saimi pernah ajar benda ni. Macam biasa. Hadiahkan Al-Fatihah kat cikgu Saimi. Sebut masa tu juga hadiah Al-Fatihah. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Ni ilmu ni. Doakan cikgu Saimi. Dilimpahkan rezeki, sihat tubuh badan. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Diam je. Ingatkan tak boleh. Jadi, ni. Okey, ramai murid-murid tak tahu ni sifat ni. CM kuasa 3 ni. Kenapa dia boleh jadi CM kuasa 3? Mula-mula kita CM darab CM. Jadi CM kuasa 2. Cikgu, kenapa jadi CM kuasa 2? Sebab didarabkan. Kalau tambah, tak je. Kalau CM tambah CM tambah CM, dia tetap CM. Tapi kalau CM darab CM, jadi CM kuasa 2. CM persegi. Bila CM darab CM darab CM 3 kali, dia jadi CM kuasa 3. Tapi kita tak panggil kuasa 2 kuasa 3. Kita panggil CM persegi, CM padu. Tapi nanti di sekolah menengah awak akan ada belajar juga nombor 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 tu. Tapi awak jangan tersalah lah. Yang itu nombor kuasa. Tapi kalau dalam melibatkan unit, CM kuasa 2, CM2 tu ialah CM persegi. Kita sebut. CM3 tu CM padu. Cikgu terangkan ni supaya awak tak keliru. Supaya senang nanti awak kat sekolah menengah. Sebab cikgu Saimi dah terangkan. Okey, sebab tu cikgu Saimi risau kalau murid-murid tak masuk kelas. Ini je lah yang termampu cikgu buat Google Meet. Kalau dengan cara lain, cikgu Saimin bagi link YouTube, awak dengar. Dalam YouTube tu cikgu yakin tak ada terangkan sampai CM kuasa 3 ni tu apa, tak ada. Dia tunjuk je panjang, darat lebar, darat tinggi, dapat isi padu. Mana panjang, keluar nombor ni. Macam gitu je cikgu dah tengok. Dia takkan ada penerangan lebih daripada itu. Jadi cikgu harap dapatlah bantu murid supaya murid faham untuk dibawa ke sekolah menengah. Okey, itu isi padu. So dapatlah 150 cm padu. Okey, kita tengok yang itu, yang A. A selesai. Macam mana nak darabkan? Okey, kita tengok yang B. Kita tengok yang B. B lagi senang. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Kita nak cari isi padu juga kan? Isi padu kubus. Okey, so panjang ni berapa? 6 cm darab 6 cm darab 6 cm. Okey, 6 darab 6. 12. Itu 6 tambah 6. Aisyah, 6 darab 6. 36. 36. Okey, 36 darabkan dengan 6 lagi sekali. 216. Berapa? 216 cm cm padu. cm padu. 3 tu dipanggil cm padu. Okey. cm padu. Cikgu, boleh ke saya darab sekaligus? Tadi kenapa yang atas cikgu tak darab sekaligus? Sebab cikgu nak tunjukkan proses darab itu. 10 darab 5, 50 cm darab cm, cm kuasa 2. 50 darab 3, 150 cm, cm padu darab cm, cm persegi darab cm, dapat cm padu. Tapi yang ini 6 cm darab 6 cm darab 6 cm, dapat 216 cm padu. Kenapa cikgu buat ni? Awak nak buat yang atas boleh, yang bawah pun boleh. Yang penting di hujungnya nanti, apabila cerita pasal isi padu, hujungnya mesti ada kuasa 3 ni. Mesti ada padu. CM padu. Kalau meter, meter padu. Kalau KM, KM padu. Sebab mencari isi padu. Itu yang penting. Kalau awak biarkan 150 apa? 150 ringgit. 150 cm. 150 unit. Itu yang jadi masalah nanti. Okey, ingat nanti awak punya SPM. Tapi cikgu tak tahulah penandaan SPM macam mana Tapi yang cikgu diterangkan masa UPSR masih ada dulu daripada 2016, 17, 18, 19 cikgu pergi kursus. Okey, yang mana cikgu dengar daripada orang-orang pakar matematik dia kata apa? Cikgu ajarkanlah anak murid cikgu, ingatkanlah, tulislah unit. Dia suruh tulis unit. Itulah yang membezakan A kita dengan A orang lain. Mungkin kita dapat A tolak, kawan kita dapat A tambah. Berapa markah kau? Kenapa kau dapat A tambah? Aku dapat A tolak. Mungkin dia tu jawapan ada unit, jawapan kita tak ada unit. Itu mungkin jadi punca. Itulah yang cikgu pernah dengar.
Tiba-tiba ataupun SPM nanti awak dapat B, kawan dapat A. Sedangkan periksa kat sekolah daripada awal tahun sampai sebelum periksa sebenar, dua-dua dapat A. Tiba-tiba keluar SPM sebenar, awak dapat B, yang kawan dapat A. Mungkin punca dia orang yang dapat A tu dia tulis dengan unit lengkap. Matematiknya siap dengan unit, jawapan tu siap dengan unit jelas terang. Awak tak buat unit. Tak adil lah. Mungkin tak adil bagi penanda tu. Okey, orang yang periksa kertas tu, orang ni buat ni siap dengan unit. Takkan dapat A. Yang ni tak buat unit dapat A ke? Tak aci lah. Mungkin. Cikgu tak cakap dia kata dia buat macam tu. Tapi mungkin. Jadi, yang lebih baik, yang better ialah kita tulis jawapan berserta dengan unit. Sebab itulah yang terbaik. Kita faham, menunjukkan kita faham kita sedang mengira apa. Jelas Jelas Hello? Jelas. Respon sikit. Jelas. Okey, baik. So, ini kita pasal macam mana nak kira isi padu. Baik, kita balik pada soalan kita. Baru nak patah balik. Ini baru cerita sebenar dia. Kehidupan seharian, macam mana nak kira isi padu dalam soalan. Gambar seketul-seketul. Macam mana nak kira, semudah saja. Kita asingkan kek kita. Pertama, kita ada kek A. Betul tak? Kemudian kita ada kek B. Kedua-duanya kita nak kira apa? Isi padu. Betul? Kedua-duanya kita nak mencari isi padu dia. Betul? Betul tak? Onkan mic semua murid onkan mic. Kita tak ramai. Cikgu lebih suka murid respon. Onkan mic sentiasa. Tak ada yang lain, semua okey. Okey, bila cikgu tanya tu terus respon. Kedua-duanya kita nak mencari isi padu. Onkan mic. Onkan sentiasa mic. Tak ada masalah. Tak ada yang bunyi mendesir, tak ada. Onkan mic sentiasa. Okey, baik. Kedua-duanya kita nak mencari apa? Isi padu. Isi padu. Baik. Okey. Apa formula isi padu tadi? Sampai sekolah menengah, sampai bila-bila mencari isi padu, dia takkan berubah. Apa formula dia? Panjang, darab, lebar, darab. Darab Tinggi. T itu tinggi. Okey, dia takkan berubah. Okey, sekarang ni cuma yang berbeza ialah bentuk kek kita A lain, bentuk kek B lain. Cikgu lukiskan di bahagian tepi. Okey, cikgu lukiskan kek yang A Cikgu cuba lukis kek lah dengan elok. Okey, jadilah tu kek cikgu. Settle. Okey, itu kek A cikgu. Okey. Sekarang cikgu nak rungkaikan bersama awak. Okey, panjang dia berapa ni? Panjang tepi dia ni. Tengok ni berapa ni? 30 okay, cm. 30 cm. Bagus Azwan. Okey, dia punya tinggi berapa tinggi dia tu? 12 cm. 12 cm. Lebar dia berapa lebar dia? 10 cm. Nampak tak ni 30 ni? Ini sama dengan ini mesti sama dengan sini. Yang sini mesti sama dengan bawah. Jadi maka kita punya ni ni 30. Sini pun 30. Maka sini pun 30. So kita dah dapat lebar, panjang dengan tinggi. Cikgu, saya ada soalan nak tanya. Ini selalu murid cikgu tanya. Cikgu, mesti ke panjang kat depan, darab dengan lebar, lepas tu baru tinggi? Tidak, murid-murid. Awak nak tulis tinggi dulu, 12 cm. 12 cm. Kemudian darab 30 cm. Darab 30 cm. Boleh ke cikgu tak ikut turutan? Boleh jawapan dia. Jangan skema sangat. Okey? Jangan lurus bendul sangat. Jelas boleh. Okey, dia tak ada masalah. Tapi mesti ambil panjang, mesti ambil lebar dan tinggi saja. Yang lain-lain jangan diambil. Jelas? Jelas? Jelas. Itu. Baik, so darabkan sekarang 12 darab 30 dapat apa? Cuba darabkan. Cikgu kalau darab senang, cikgu guna bomoh cikgu ni. Bomoh cikgu cepat aja. Kalkulator ni. Dah dapat dah cikgu. Berapa dapat? Cuba kirakan. $10,800 cm padu.
Okey, dah. Apa dapat? 10.800 cm padu. 1000? Aisyah mana Aisyah? Dapat tak Aisyah? 10.800 cm padu. Dapat. Ya, 10,000. Okey, macam mana pula dengan kek B? Kita jom kita lukis kek B. Okey, kita lukis kek B. Kek B sudah pasti lebih besar sikit lah. Tapi tak ada masalah. Kalau kita lukis kecil pun tak ada masalah. Lama kesengit pula dia punya belakang. Sekejap Okey, cikgu betulkan balik. Okey, sorry lah lukis guna tangan. Lukis dengan random je. Terpenyek sikit guys. Kek yang belakang-belakang tu. Okey, baik. Dia punya lebar dia berapa lebar dia? Ada 40. durian lagi 40 cm. Tulang durian tengah proses. Bau durian sedapnya. 40. Panjang dia? Panjang dia pun 40. Tinggi dia berapa tinggi 40 dia? cm. Tinggi dia berapa? 12 cm. Tinggi dia berapa tu? 12 cm. Panjang 40, lebar 40, tinggi 12 cm. Jadi, so boleh tak kita jadi isi padu dia? Boleh lah. Apa darab apa? 40 cm darab 40 cm dalam 40 cm dalam 12 cm. dapat berapa? Cuba darabkan sekarang. Cuba darabkan sekarang. 1.000 padu. Berapa dapat? 19,000. 19,000. 19.200. 19.200 cm padu. Ya. Ya, cm padu. Jadi berapa jumlah isi padunya? Berapa jumlah isi padunya? 300.000. Berapa jumlah isi padunya? 300.000 cm padu. So jumlah isi padunya berapa? Eh, 300,000 jumlah isi padu keknya. 30.000 cm padu. 30,000. Jadi murid-murid kita tambahkan sajalah Maksudnya kita tambahkan yang isi padu kek A, kita tambahkan dengan kek padu isi B. Isi padu kek B. Maka kalau tambahkan jawapannya dapat 30,000 cm padu. Padu. Okey, jelas Jelas So murid-murid dapat tak aplikasi formula isi padu? Panjang dan lebar dan tinggi dapat tak? Faham tak macam mana nak ambil panjang, macam mana nak ambil lebar, macam mana nak ambil tinggi? Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Tajuk isi padu ni cikgu yakin cikgu pasti bukan saja akan keluar dalam soalan peperiksaan, akan dibawa ke sekolah menengah. Konsep dia. So memang sangat penting. Sebab tu cikgu terangkan betul-betul. Cikgu tak tajuk ni dah berapa minggu daripada minggu sebelum cuti. Bawa minggu ni. Minggu ni dah 2 kali, hari Ahad, hari Selasa pun cikgu ajar lagi tajuk ni. Cikgu tak nak pergi gopoh-gopoh lah tajuk ni, penyelesaian masalah. Cikgu nak murid-murid betul-betul faham. Luas permukaan tu macam mana? Permukaan mana yang kita nak kira? Formula apa nak guna? Isi padu. Macam mana nak cari panjang? Macam mana nak cari lebar? Macam mana nak cari tinggi? Kemudian macam mana nak darabkan? Apa itu cm padu? Macam mana boleh jadi cm kuasa 3? Cikgu dah terangkan satu persatu. Betul tak? Jadi itulah yang murid-murid kena faham. Dan kalau cikgu dah bagi link rakaman ni, boleh tengok balik semula. Betul-betul fahamkan. Betul-betul ingatkan. Tidak rugi. Kerana apa? Tanggungjawab cikgu sekolah rendah selesai. Sekarang tanggungjawab awak untuk bawa ke sekolah menengah. Jangan sampai pergi sekolah menengah nanti, cikgu sekolah menengah aja awak blur. Dah cikgu tanya, siapa aja awak sekolah rendah? Cikgu Suhaimi. Apa cikgu Suhaimi ni? Tak terangkan. Cikgu tak nak macam gitu. Okey, cikgu tak nak macam gitu. Cikgu nak awak pergi sekolah menengah dengan keadaan yang lengkap. Okey. Dan masa awak belajar-belajar nanti, tiba-tiba teringat, cikgu Suhaimi pernah terangkan benda ni. Teringat cikgu Suhaimi. Macam biasa.
Cikgu Semi selalu cakap. Okey? Doakan. Baca Al-Fatihah dengan doakan cikgu. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Okey, itu je. Okey, baik. Baru soalan nombor 2. Semalam hari Ahad itu soalan nombor 1. Okey, ada lagi 7 minit je kelas kita. Nampak tak? Satu soalan hampir 1 jam cikgu terangkan. Sebab apa? Cikgu tak nak gopoh. Baik murid-murid. Okey, pada hari Ahad minggu depan cikgu akan sambung soalan nombor 3 ini. Cikgu akan sambung soalan nombor 3 ini. Dan dalam soalan nombor 3 ini, contoh soalan ni ada dalam buku teks. Alah cikgu, saya boleh baca. Kalau awak hebat, awak bacalah sendiri. Okey, awak cuba selesaikan. Dan dalam soalan nombor 3 ni, ada ini dia. Yang cikgu bulatkan warna hitam ni. Nampak tak ni? Tengok tu. Kejap, lambat dia delay lah. Dia lag. Kejap. Okey, dah keluar bulat tu. Nampak tak yang cikgu bulatkan tu? 1/2 daripada isi padu B. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Itu itu seantara soalan kebat. Okey, kefahaman kebat, kemahiran berfikir aras tinggi dah ada dalam soalan ni. Jadi soalan nombor 3 ni, siapa-siapa yang nak dengar, siapa-siapa yang nak tahu macam mana nak selesaikan soalan ni, macam mana nak fahamkan soalan ni, kita jumpa hari Ahad minggu depan. Okey? Jelas? Cikgu terangkan. Okey, so untuk soalan hari ni, untuk yang kemahiran hari ni, kalau awak nak cuba buat dekat latih diri tu, okey, yang dekat latih diri tu, awak boleh cuba soalan B. Soalan B, awak boleh cuba yang 2 Roman. 2 I tu. Cikgu, soalan 1 ni kan isi padu. Kenapa tak boleh cari? Kenapa tak boleh? Murid-murid, soalan A tu dia bukan suruh cari isi padu. Isi padu kek dia dah bagi dah. 320 cm padu. Dia dah bagi dah. Yang dia suruh cari ialah tinggi. Tinggi. Luas tapak dah ada dah. 40 cm padu. cm padu dah ada dah. Yang tak ada tinggi ni, yang tak tahu. Yang tak tahu ni tinggi dia, kita tak tahu. Dia bukan suruh cari isi padu. So soalan tu soalan kebat. Bukanlah kebat, soalan tu tak kebat pun sebenarnya tapi pada cikgu dia dah berfikir cara lain lah. Dia tak suruh mencari isi padu, dia suruh cari tinggi. Macam mana nak selesaikan soalan tu? Cikgu Semi akan tunjukkan juga nanti. Masa dalam perbincangan selepas kita dah habis bincang soalan-soalan yang atas tadi. Yang contoh-contoh soalan yang ada dekat dalam buku teks yang atas-atas tadi tu, Cikgu Semi kena habiskan dulu, terangkan kepada awak. Okey, supaya ini jadi satu pengalaman. Cikgu Semi pernah terangkan benda ni. Okey? Benda tu tak boleh difahamkan sendiri. Mustahil. Kalau tanya Cikgu Semi saya baca sini, saya fahamkan sini, boleh ke? Tak boleh. Memang mustahil. Sebab ini pertama kali awak jumpa sebab sekolah rendah. Lain awak kat sekolah menengah. Okey, Sazuan mata jangan besarkan, terkeluar je mata kang. Okey. So, hari Ahad cikgu akan sambung soalan nombor 3. Hari ni tadi kita dah start, kita dah tengok, kita dah rungkaikan macam mana nak fahamkan isi padu. Okey. So, soalan hari ni kalau murid nak cuba buat, boleh cuba yang B 2 Roman tu, 2 I tu. Sebab dia memang direct, dia suruh apa? Hitung, kira jumlah isi padu. Memang dia suruh kira isi padu. Binaan yang berwarna biru itu. Ada 3 lah. 1, 2, 3. Ada 3. So kena kira satu persatu. Kena buat A, B, C. Kena kira satu persatu. Lepas dah kira satu persatu, tambahkan macam tadi. Isi padu dia tak boleh kira bergabung, tak boleh. Dia kena kira satu persatu. Boleh cuba. Okey, yang soalan A tu melibatkan konsep isi padu, tapi dia tak mencari isi padu. Dia mencari nilai tinggi yang hilang. Macam mana nak cari nilai tinggi yang hilang tu? Nanti selepas habis bincang soalan-soalan yang contoh dalam buku teks tu, baru cikgu terangkan. Sebab apa? Soalan yang mencari tinggi ni, macam ni isi padu dah bagi, nak cari tinggi. Okey, nak cari isi padu ni nak bagi nak cari tinggi. Soalan ni awak akan jumpa kat sekolah menengah nanti. Soalan favorite ni. Okey, soalan ni soalan favorite. Isi padu ada, tinggi tak ada. Isi padu ada, lebar tak ada. Isi padu ada, panjang tak ada. Macam mana nak cari? Cikgu akan terangkan nanti dia punya konsep mengira dia. Okey, ni akan takkan lari daripada awak. Awak akan jumpa dalam matematik moden sekolah menengah nanti. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey. Boleh dapat hari ni Boleh dapat hari ni? Boleh. Panjang ni. Okey, nanti tengok lagi rakaman. Cikgu akan bagi link rakaman nanti pada petang nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Hai semua.
Tengok balik apa dia cakap. Dan dia nama dia Rodan. Ini dua lagi ya.